COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada sosioekonomi negara dan kesannya dirasai oleh segenap lapisan masyarakat termasuklah golongan belia. Dalam meneruskan usaha pemulihan ekonomi, kerajaan akan memberi penekanan kepada reformasi struktur ekonomi dan institusi berdasarkan kerangka dasar Malaysia Madani. Tuan Yang Pertua, kenyataan bahawa kemelesetan permintaan dari pasaran buruh kepada golongan belia akibat kenaikan gaji minimum itu adalah tidak tepat. Isu pengangguran dalam kalangan belia memanglah satu cabaran yang perlu ditangani, tetapi kita perlu jelas mengenai kedudukannya dan juga puncanya. Kalau melihatkan kepada angka, pengangguran negara adalah sebanyak 3.7% setakat bulan yang lepas. Pengangguran belia memang betul 10%. Tetapi bila kita lihat kepada data-data lain, contohnya laporan survei tenaga suku tahun keempat 2022 menunjukkan bahawa jumlah penganggur yang dikira belia iaitu dalam kumpulan umur 15 hingga 24 tahun adalah seramai 299,400 orang. Jumlah ini telah berkurangan sebanyak 1,900 orang pada berbanding dengan suku ketiga 2022. Dan bila kita lihat kepada laporan-laporan lain, contohnya skim insurans pekerjaan yang dikeluarkan oleh Perkeso juga menunjukkan ada penurunan 33.6% dari tahun ke tahun. Bila dilihat kepada statistik guna tenaga yang dikeluarkan oleh DOSM juga telah menunjukkan bahawa ada peningkatan dari segi jawatan dari tahun suku ketiga 2022 kepada suku keempat 2022. Jadi Tuan Yang Pertua, keadaan sebenarnya ialah kerana pengangguran ataupun underemployment dengan izin di kalangan belia ini adalah kerana spektrum pekerjaan yang tidak padan. Maksudnya kebanyakan pekerjaan yang sesuai kepada golongan ini berada di satu pihak ialah di dalam sektor pembuatan contohnya yang kurang menarik minat golongan ini. Di satu pihak, di satu spektrum yang lain, kebanyakan daripada jawatan kosong itu adalah dari bentuk-bentuk pekerjaan yang memerlukan kemahiran digital yang ada jurang kemahiran yang besar. Sebab itu kerajaan setakat ini akan memberi tumpuan kepada beberapa program, contohnya program Academy in Factory yang mana syarikat-syarikat mengambil mereka yang bersesuaian dengan sektor pembuatan yang seterusnya dilatih terus dan diberikan peluang pekerjaan terus. Dan yang kedua ialah kita kena mempercepatkan dari segi sektor tenaga kerja kita untuk melatih graduan ataupun golongan belia supaya boleh menutup jurang di dalam kemahiran-kemahiran yang ada banyak peluang pekerjaan ini, contohnya kemahiran digital, supaya ia tidak semata-mata bergantung kepada mendapatkan ijazah ataupun sijil dalam tempoh yang lama, tetapi lebih kepada bentuk-bentuk yang contohnya on the job training yang boleh memendekkan program-program menutup jurang kemahiran ini.